Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia masih memberikan kita kelangsungan hayat atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita nikmat Islam dengan kita dilahirkan daripada mak ayah kita yang Islam. Sejak lahir lagi kita dapat Islam, dihukumkan Islam dan dibesarkan kita dalam suasana taat ikut ajaran Islam. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi pada kita kehendak, keinginan untuk terus nak belajar dan memahami ajaran Islam supaya benar-benar kita faham agama Islam. Alhamdulillah. Lebih lagi syukur kita Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berada di tempat pengajian, tempat belajar, untuk memang khas pula untuk mengaji agama, faham perjalanan Islam, perjalanan iman, supaya benar-benar boleh menjadi orang yang muwahhidin, orang muttaqin, orang yang sentiasa mendapat redha Allah Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan syukur pagi ini insya-Allah kita nak kalau ikut persetujuannya untuk kita ada kuliah mingguan hari Jumaat kat sini. InsyaAllah saya cadang nak baca kitab ni lah, Matan Jaharah Tauhid ni. Semua saya nak baca ni itulah lain guru, lain caranya kan. Saya nak baca ni pun baca matan aja, matan Arab tu. Jadi semua saya tak tahu kat sini sejauh mana pengajian Arab yang dah belajar, kitab apa dah belajar. Saya nak test ataupun saya bagi penjelasan lagi over sangat, kot tak sampai tahap kan, kot lah macam tu kan. Jangan lupa saya test lagi, boleh kan, nak tanya-tanya kan. Pasal matan tu Arab, nak ambil faham dia tu tak dapat tidak, kena ada asas bahasa Arab sikit untuk memaham dia. Pasal matan dia tu ringkas, pendek, padat. Dia pula adalah satu matan yang memang dipakai khasnya mutaakhirin belakang ni untuk ambil dobit ataupun catatan kaedah, format dalam bab-bab akidah. Dan Alhamdulillah, kitab yang telah dikarang oleh ulama ni, pengarang ni bernama Syekh Ibrahim Al-Laqani, yang dia telah menghimpunkan kesemua bab yang dibahas dalam akidah ulama ahli sunnah wal jamaah, dihimpunkan dalam kitab seringkas ni yang ada 144 bait. Kalau tengok kitab tu hujung sekali, angka yang tertera itu adalah 144. Dan memang matan ni sebaiknya dihafal kerana mempunyai kaedah yang cukup besar untuk kita mengingati dobit-dobit dan kawaid yang ada dalam bab-bab akidah, supaya jadi panduan besar kita kalau ada apa-apa isu bab-bab akidah. Sebut matan ni boleh mengingatkan kita dan jadi reference, jadi rujukan pada kita untuk kita balik
kaedah ahli sunnah wal jamaah kita macam mana penyelesaiannya, insya-Allah. Jadi untuk memulakan kitab ni, kita baca Fatihah sekali, hadiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga niatkan Fatihah ni untuk pengarang kitab kita ni, nama Syekh Ibrahim Al-Laqani. Begitu juga kepada penterjemah dia ke dalam bahasa Melayu, cuma tak disebut nama khas, tapi cetakan asal Jawi dia ni diterjemahkan dan dialih bahasa dalam bahasa Melayu oleh percetakan Zainiyah. Bukan Ahmad Ar-Zaini kan, percetakan Zainiyah. Kemudian kitab ni saya pernah hadiahkan kepada salah seorang kenalan saya, Ustaz Rauf Minhat, duduk di Melaka sana. Dia pula jenis orang rajin, dia tukarkan kitab Jawi ke Rumi. Dia Rumi kan. Jadi yang ada di tangan tu kitab hasil daripada alihkan Jawi ke Rumi. Jadi yang ni yang tertera kat dia. Dia masih hidup lagi, muda dari saya lagi, umur pun dalam 40 gitu. Hadiahkan juga Fatihah pada dia, dan kita hadiahkan juga, dan kita mohon juga dengan Fatihah ini mudahan dapat kita baca daripada awal hingga akhir, insya-Allah. Kalau tak awal akhir pun, siapa akhir dulu tak tahulah. Umur kita tak tahu apa ke hadapan kan, macam mana keadaan nak berlaku di hadapan ni. Mohon kita pada Allah Ta'ala setakat mana kita belajar, dapat faham, dapat akidah yang sahih. Mana yang tak betul boleh dibetulkan. Kalau yang memang dah betul dapat dimantapkan, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jamil muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif rahmatullah alaih wa mutarjim wa munkil minal kitabah al-jawiyah ila rumiyah wa ala hadhihi niyati syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nak baca kitab ni, saya akan buat format bacaan syair dululah, ikut saya dululah bacaan ni ramai-ramai. Nanti saya akan cerita nanti sampai tempat dia, syair apa dia pun sebut dalam matan. Ni ikut saja dulu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pasal dia syair ni kena baca mengikut rentak syair dia lah. Kalau kita bahasa Melayu pantun kan, yang ni syair Arab. Nanti saya bagi penjelasan kemudian, insya-Allah. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi ala nabi ja'a bid tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi fa arsyadal khalqalidi lil haqqi bisayfihi wa hadiyihi lil haqqi fa arsyadal khalqalidi lil haqqi bisayfihi wa hadiyihi lil haqqi Muhammadul aqib lirus li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Muhammadul aqib lirus li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Macam dah awal. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma salatihi ala nabi ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi
فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العقب بربه وآله وصحبه وحزبه. Baik. Nisbah kitab mulakan dengan bismillah. Memang ni ajaran dalam kaedah syarak. Allah SWT sendiri mulakan Quran Bismillahirrahmanirrahim. Dan Fatihah. Dan Fatihah pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang diajar dalam kaedah syarak kita dan diajar dalam agama kita. Bahkan kalau kita faham betul-betul perjalanan akidah ni, memang semua urusan kita nak buat tiada lain melainkan hadirkan hati kita kebersamaan apa yang kita buat tu dengan bantuan, dengan pertolongan, dengan kederat, dengan kuah yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tak ada apa yang kita boleh buat melainkan semuanya adalah semata-mata limpah kurnia daripada Allah Ta'ala belaka. Itu yang antara ajaran kita diajar sebut Bismillahirrahmanirrahim ni nak isyarat, nak menunjukkan apa saja kita buat ni adalah dalam keadaan mengingat Allah Ta'ala, sandarkan apa yang kita buat tu semua tu dengan nama Allah, dengan kebesaran dia, keagungan dia, dengan limpah kurnia dia, yang tidak ada apa kita boleh buat melainkan semuanya dengan dia. Apa saja ada pelajaran nanti kita akan belajar. Itu yang mula dengan Bismillah, terjemah dia dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebut dengan nama Allah maksudnya dengan Allah. Pasal kaedah kita dalam kita belajar memahami ibarat-ibarat bahasa kitab ni, sebut nama sesuatu maksudnya zat sesuatu, nama sesuatu, ataupun dengan bahasa lain tak dikenakilah bila kita sebutkan nama sesuatu, melainkan pasti maksud dia adalah zat sesuatu. Boleh faham saya sebut apa tu? Taklah kita sebut nama sesuatu melainkan yang dikedaki daripada nama tu adalah zat dia. Dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Dengan Allah. Pasal bila kita sebut nama, apa saja kita sebut nama, sama ada nama am ke nama khas ke. Kalau istilah Melayu gitulah. Kalau istilah Inggeris, common noun ke proper noun ke, dia mesti maksud dia adalah zat noun tu. Bunyi yang putih lah sikit. Kalau bahasa Arab ni kita sebut isim nakirah ke isim ma'rifah ke, murad daripada isim tu adalah musamma. Tu istilah Arab lah sikit. Jadi saya berbual Melayu, orang putih Arab, mana boleh telan-telan lah. Boleh telan semua lagi bagus. Pasal kita belajar kalau boleh nak ambil faham kitab bahasa Arab, yang kita dah biasa belajar sekolah kebangsaan bahasa Inggeris, yang bahasa ibu kita bahasa Melayu. Jadi ambil lah mana yang sepatutnya. Saya nak sebut kaedah tu. Kalau saya kata misalnya kita ni kipas ada, lampu ada, bila panas kena pakai aircon kan. Aircon kan nama kan. Aircon ni nama ke kata nama ke kata kerja? Kenal tak kenal kata nama kata kerja? Dia faham saya sebut kan? Dia ni kata nama ke kata kerja? Kata nama kan? Nama aircon tu nama. Apa maksud aircon ni benda? Zat aircon tu lah, diri aircon tu lah. Boleh faham? Sebut faham kan? Lapar makan nasi. Nasi tu apa? Nama. Apa? Nasi itu je. Nasi itu je. Apa? Zat nasi itulah. Itulah istilah Arab, tak disebut isim melainkan maksud dia musamma. Itu istilah Arab. Tak disebut isim melainkan yang dikendaki dengan isim tu ialah musamma. Kalau katalah ada nama Khadijah, nama dia tu nama isim. Mana Khadijah mana? Ada Khadijah ni? Tak ada sini. Ada. Mana Khadijah? Tak ada. Sebut nama tahu kan? Mana? Kita akan rujuk ke siapa? Tu Tuan punya nama. Inilah
musamma Khadijah, zat yang dinamakan Khadijah tu. Faham saya sebut apa kan? Jadi kita sebut bismillah dengan nama Allah. Apa? Nama saja. Sebut nama yang semata-mata. Nah, Allah lah. Maksud nama Allah tu dengan Allah lah. Nah, dengan Allah tak mana dengar. Ada pelajaran tu saya nak urai lagi, saya urai tu je. Saya tak khairah hak lain lah, tak baca kitab lagi kan. Yang ni sebagai mukadimah nak menunjukkan kita sebut bismillah ni tu yang kalau kita faham dengan usul-usul bahasa Arab, faham usul-usul ilmu dari segi apa yang kita sebut dengan apa yang nak dimaksudkan. Kalau kita faham disiplin tu, perkataan yang paling sedap kita baca ialah Quran. Best sekali. Tak Quran pun hadis Nabi. Tak pun semua lafaz-lafaz zikir khasnya untuk kita mengingat Allah Ta'ala. Mengingat Allah Ta'ala ni atas kita punya keadaan ingat, sebut nama. Maksud nama ni apa? Mesti nak kan musamma dia. Tu istilah Arab. Isim, nama, diri tuan punya nama tu dipanggil musamma. Musamma. Kena ambil lah bahasa Arab tu sikit. Musamma ni maksudnya zat yang dinamakan dengan nama tersebut. Itu dipanggil musamma. Musamma. Isim musamma. Contoh kalau saya buat kipas. Mana kipas? Tu musamma kipas. Kalau kata lampu, mana lampu? Kan mesti ada tempat rojok dia, ada zat yang kita akan tempat rojok. Ni pun ada pelajaran dia nanti insya-Allah. Satu kalau atas kita sebut la ilaha illallah, khas sebut Allah lah. Allah nama. Allah bukan semata-mata nama. Allah sabit tu nama dia, mestilah nama menunjukkan musamma dia. Apa saja benda lah. Nama apa? COVID-19. Nama saja ke Fata Morgana ke, fantasi ke, apa ilustrasi pula apa. Hayalan je ke apa ni? Memang ada benda je kan. Apa benda tu? Nama bagi satu mikroorganisma yang sangat halus yang satu dunia kelang kabut lah ni pasal dia. Itulah nama dia COVID-19 ni, nama je, nama pun bubuh nama tu satu hal, tapi kita nak bercakap setiap nama mesti ada musamma dia, mesti ada musamma dia. Jadi khasnya atas kita bercakap ni bismillah dengan nama Allah. Begitu juga kalau pada perintah pun disebut sabbih isma rabbikal a'la. Maksudnya tasbih lah, maksudnya tanzihkan, sucikan, bersihkan nama Allah Ta'ala yang maha tinggi. Apa makna sucikan nama dia? Sucikan zat dia. Jangan ada apa-apa fahaman yang salah, jangan ada apa-apa intikad yang tak betul kita ke Allah Ta'ala. Jadi sabbih isma rabbikal a'la tu maksudnya tasbih, bahasa lain tasbih ni tanzihkan, nazih isma rabbikal a'la, bersihkan nama Tuhan kamu ni. Apa maksudnya? Bersihkan zat dia. Bersihkan apa? Jangan ada apa-apa sangkaan yang salah, intikad yang tak betul dengan Allah Ta'ala. Itu maksud bersihkan nama, tanzihkan ataupun tasbihkan nama Allah Ta'ala. Tasbih nama tu maksudnya tasbihkan zat dia. Kalau bahasa Melayu kita sebut apa? Ni kita kena jaga nama baik tahfiz kita. Kena jaga nama baik tahfiz. Jaga nama tu apa maksud? Jaga zat diri tahfiz kita ni, bukan nama semata-mata nama. Pasal setiap zat dia mesti ada nama dia. Mesti ada nama dia. Khas kalau kita cerita sikit tadi, antara mukjizat awal yang Allah Ta'ala beri pada Nabi-Nabi dan Rasul, khasnya pada Nabi Adam, mukjizat apa? Mukjizat buah nama. Nabi Adam ni pasal dia manusia pertama, mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada dia adalah diberikan keupayaan dia untuk menamakan apa saja benda dalam alam ni, semua dia boleh buat nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua dia nama dia. Setiap benda nama. Cuma kita pula tak pandai. Kita tak pandai. Nabi Adam je malaikat tak kerti nak buat nama, tapi Allah Ta'ala berikan satu keupayaan pada Nabi Adam ni. Apa dia? Dia boleh buat nama. Nama macam-macam. Kalau umum makna ulama tafsir sebut nama apa? Nama. Yang ni botol, yang ni panggil frame, yang ni apa, saya tak kerti nak sebut tu apa. Yang ni kapet, yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa, semua ada nama. Kalau ni
Ni kamera, ni apa, ni bateri, ni wayar, ni charger, ni apa saya tak reti nak sebut. Ni cawan, yang ni kolek, yang ni pirin, yang ni pinggan, yang ni mangkuk. Kenapa nama-nama itu? Oh, Nabi Adam mula sekali. Pula tu Nabi Adam ni bahasa apa? Wallahualam. Tak pernah ada riwayat cerita pun bahasa apa. Tapi Nabi Adam ni pandai semua bahasa kan. Semua bahasa asal daripada dia. Semua asal bahasa daripada dia. Itu antara sebagian ulama tafsir huraikan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Antara asma' tu apa dia? Saya sebut macamnya fan, mirwahah, kipas. Main mana bahasa tu? Asal Nabi Adam tu. Macam mana boleh panggil kipas ke apa? Masya Allah. Asal saya sebut nama. Jadi asal nak cerita tak nama tu lah. Setiap nama ni ada kenapa pasal dibuat nama tu satu hal. Asal saya nak sebut ialah tak dikenakikan nama, melainkan setiap nama dikenaki dengan nama adalah musamma. Maksud musamma ni apa? Dia adalah tempat yang bila kita sebut nama ni, dia akan ada zat yang akan dirujuk. Itulah dipanggil musamma. Pasal kaedah dalam kita belajar ilmu tauhid pun nanti akan jumpa, bila sebut satu nama ataupun sebut satu sifat, mesti ada zat yang akan dirujuk. Satu, kalau kata zat ni apa? Dia ialah marji'ul asma' wa sifat. Tempat rujuk kita sebut satu nama ataupun sifat, tempat kita sebut je nama atau sifat akan rujuk ke siapa? Siapa refer at kat siapa? Tu adalah dipanggil zat. Itu Arab dia dipanggil musamma. Boleh faham? Saya nak cerita apa tu? Bismillah, dengan nama Allah. Saya kata tak syarah, saya kena syarah agak. Pasal tu kata lain guru, lain cara lah. Saya nak ajarkan tu prinsip nama dan musamma. Pasal mula-mula kita pun sebaiknya nama yang paling kita kenal Allah. Bila sebut Allah, maksudnya ada zat Allah. Cuma zat Allah Ta'ala tak ada upaya kita nak mikir zat dia macam mana. Itu kena belajar. Sabit zat dia. Allah tu nama dia. Jadi Allah tu nama bagi zat yang wajib wujud, yang bagi dia, pada dia ada segala sifat kesempurnaan yang tak mungkin ada pada dia. Apa-apa ciri kekurangan sama sekali, mesti kenal, mesti faham. So, nama paling besar yang kita kena kenal ialah nama Allah. Nama Allah tu, apa maksud nama Allah? Kena kenal Allah lah. Pasal nama menunjukkan siapa Tuhan punya nama. Jadi kalau sebut Allah, mesti kena kenal siapa zat yang bernama Allah ni kan. Pula tu nak kenal Allah bukan nak kenal hakikat zat dia, memang tak boleh kenal. Tapi ada ilmu yang kita belajar dan kitab tauhid kita ni memang nak ke situ nanti insya-Allah. Baik. Jadi bila bismillah ni dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah. Kalau tengok sedikit kaedah juga untuk faham bismillah ni dengan nama Allah. Kalau saya sebut ayat ini dengan tangan kanan, saya masih nak ajar bismillah dengan tangan kanan. Ayat sempurna ke ayat tergantung? Boleh faham soalan? Ayat tergantung ke ayat sempurna? Ayat tergantung. Kenapa panggil ayat tergantung? Pasal hidup gantung itu. Tampol lagi betul. Ada pula itu nak masuk dia tergantung. Apa maksud ayat tergantung? Ayat ni tak boleh dipaham. Dengan tangan kanan. Cukup? Faham? Kalau anak kita ke adik kita ke ada budak-budak ni, orang yang ramai ni, dengan tangan kanan. Bunyi. Dua atas bumbung. Kan tergantung kan. Maksud apa tergantung? Ayat ni tak sempurna. Dia bukan perfect sentences. Kaedah kita belajar bahasa Arab, ba ni huruf jar. Bila huruf jar majrur, satu hal. Saya nak ajar ni apa? Setiap huruf jar dia mesti ada tempat takluk. Tu kaedah bahasa Arab tu. Kalau
kaedah bahasa Melayu, sendi kata kan? Sendi dengan tangan kanan. Kalau sebut dengan tangan kanan, dengan berbekalkan RM10, kan tergantung kan, tak faham nanti satu cerita lain, betul tak? Ni dengan nama Allah. Apa yang didengar dengan nama Allah tu? Tu ayat tergantung. Itu yang panggil ayat tergantung tu. Satu kaedah kita belajar bahasa Arab, setiap huruf jar mesti ada istilahnya tempat muta'allaq ni, tempat gantung ni. Kita nak hubungkan huruf jar ni di mana? Mesti ada. Satu kalau kita jumpa lillahi, milik Allah Ta'ala lah. Apa milik Allah Ta'ala? Mesti ada. Nak hubung ke mana? Ada besar pelajaran tu. Nak sebut simple je hari ni, tahu mana? Bismillah. Jadi kalau kata dengan tangan kanan, kalau saya kata dengan tangan kanan saya menulis, kan baru faham tu. Dengan tangan kanan saya makan nasi. Dengan tangan kanan saya bersalam. Dengan tangan kanan saya memberi. Dengan tangan kanan saya menerima. Faham ayat tu? Ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Apa? Dia buat apa? Dia buat apa dengan nama Allah tu? Satu kaedah bahasa Arab. Cuma bila bismillah ni diajar oleh para ulama kita untuk hubungkan supaya bismillah ni, ba tu tempat hubung kait dia dengan apa, kita kena hadirkanlah apa perbuatan kita buat. Itulah bismillah yang kita sebut. Makan nasi bismillah. Apa maksudnya? Bismillah ni dengan Allah aku makan nasi. Dengan nama Allah aku makan nasi. Kalau tengah terjemah word by word ni, dengan nama Allah. Apa dengan Allah aku makan nasi. Maksudnya dengan iradah Allah Ta'ala beri ke aku, kehendak ke aku. Dia beri pula keupayaan pada aku. Dengan rezeki daripada Allah yang beri ke aku ni, dengan dia aku makan nasi. Tu dalam tu bahasa tu. Bukan sebarang tu. Naik kereta, start enjin, bismillah. Apa maksud bismillah? Bismillah ya arkabu hadis sejarah. Dengan nama Allah. Maksudnya dengan Allah aku naik kereta ni. Apa tu dengan Allah? Dengan keupayaan yang Allah Ta'ala beri ke aku ni, aku naik kereta. Tulis bismillah. Ni bismillahi aktubu, bismillahi akulu, bismillahi ashrabu. Tadi bunyi Arab sikit lah kan. Kalau berjalan, bismillahi amshi, bismillahi anzuru, bismillahi aftahu, bismillahi asyukku, bismillahi aghtasilu, bismillahi atawaddau, bismillahi atakallamu. Apa perbuatan kita buat semua bismillah, 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 bismillah. Jadi bismillah tu buat apa? Bismillah tu adalah untuk menghubungkan bab tauhid, supaya kita sentiasa hadirkan hati kita dengan Allah Ta'ala. Apa saja kita buat semua bismillah. Satu kalau kita tak hafal doa khusus pun, kaedah kita untuk menjalani hidup sebagai orang ahli tauhid ni, hubungkan apa yang kita sebut bismillah tu dengan apa kita buat. Kalau pandai bahasa Arab, tak ada buah Melayu je lah kan. Bismillah ni apa? Dengan nama Allah aku menulis, dengan nama Allah aku mengajar, dengan nama Allah aku mengaji, dengan nama Allah aku duduk, dengan nama Allah aku ni. Itu saya sebut dengan terjemah dengan nama ismillah lah. Atau maksud saya sebut tadi, sebut nama, tak disebut dengan nama, melainkan maksud dia ialah dengan Tuhan punya nama. Tak disebut dengan nama, melainkan maksud dia ialah musamma punya nama. Jadi apa maksud dengan nama Allah? Maksudnya dengan Allah aku menulis. Apa maksudnya aku menulis? Maksudnya dengan daya upaya yang Allah Ta'ala beri ke aku menulis. Bismillah tu ulama dulu, orang tua kita dulu pun, dengan dia faham bismillah ni, dia amal harian untuk jadi amalan tauhid dia. Dengan bismillah jadi ahli tauhid, dengan bismillah jadi awliya, dengan bismillah jadi wali. Tengok saya sebut ni, kita keluar lagi tengok selipar hilang, balas selipar kawan kita, bismillah. Boleh tak? Aku pakai selipar orang dengan nama Allah. Okey? Boleh? Itu bukan dengan nama Allah, tu dengan nama setan. Gitu. Bila nak bismillah yang ini bukan dengan nama Allah ni, ini dah dengan nama lain ni, ini dengan nama nafsu ni, ini dengan nama setan ni. Jadi kita kalau faham bismillah tu apa, takkan kita akan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala pasal
Takkan buat dengan larang benda yang Allah Ta'ala larang, buat dengan nama Allah. Takkan buat dengan Allah. Takkan buat tu dengan mana? Dengan izin Allah, dengan redha Allah Ta'ala. Mana boleh, tak kena. Yang ni dengan murka Allah Ta'ala. Jadi bila nak buat tu, bismillah. Yang ni tak boleh buat ni, tinggal. Nak isap rokok boleh? Bismillah. Orang perempuan, aku tak pernah sabar cerita. Orang perempuan tak isap rokok ke? Lah ni dia tak isap rokok, dia isap vape. Macam naga. Lah ni tak berapa bising sangat. Masa mula-mula kenal dulu, ya Allah. Tak tahulah manusia ni apa jadi lah tu. Tu yang kena bala satu-satu. Apa saya nak cerita ni? Takkan isap rokok bismillah. Jadi apa nak buat? Buanglah rokok tu. Siapa tu saya tak tahu lah. Nasib lah kan. Apa benda yang tak elok tu, bila tak boleh bismillah situ, tinggal lah. Itu kaedah kita. Nak minum arak, bismillah, tak kena. Itu je mana? Mana boleh minum arak? Itu kalau orang faham perjalanan tauhid ni, bismillah ni padan dah pada dia. Untuk dia hidup sebagai ahli tauhid. Untuk sentiasa hadir hati ke Allah Ta'ala. Untuk apa saja tindak tanduk dia buat, semua dalam keadaan zikrullah. Baik. Sekali lalu lah saya sebut apa? Bismillah je. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah tu nama bagi zat yang wajib wujud, sabit pada dia. Segala sifat kesempurnaan, takkan ada pada dia apa-apa nama kekurangan. InsyaAllah kita belajar depan. Dan antara nama Allah Ta'ala ni bukan saja Allah, tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Angka yang masyhur 99. Ada disiplin nak belajar dia. InsyaAllah panjang umur jumpa. Dan apa maksud Ar-Rahman Ar-Rahim ni, terjemah kita biasa dengar, pemurah, penyayang. Disiplin yang kena ambil. Nama tu nama tu hal. Nak memahamkan maksud nama ni ada disiplin dia. Jangan syarah ikut dan. Macam apatah lagi kita tak pernah belajar disiplin nak memahamkan bab ketuhanan macam mana. Butuh syarah ikut dan aja, sampai syarahan tu nanti salah pula akidah kita, pegangan kita siapa Allah Ta'ala ni. Khasnya tahu ni, tan penyayang. Penyayang ni apa sayang? Sayang ni apa sayang? Sikit saya nak sebut itu. Sayang ni apa? Saya pun nak syarah bismillah ni. Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mengasihani, penyayang. Sayang ni apa? Sayang ni kerja hati ke kerja jasad? Kerja hati. Soal, Allah ni ada hati perasaan ke? Jaga. Tu jangan syarahkan mana-mana nama Allah Ta'ala ni kalau tak pernah melalui proses ilmu yang betul. Macam mana nak mensyarahkan Asma'ullah Al-Husna? Kalau tak pandai, jangan syarah. Baik bodoh, diam, sebut je sudah. Pasal apa? Nanti masuk parit nanti, masuk gaung nanti. Bahasa ni masuk neraka lagi. Jadi silap akidah murtad. Na'udzubillah. Pasal apa? Pasal salah memberi syarahan kepada maksud nama-nama Allah Ta'ala. Kalau sebut penyayang, penyayang ni perbuatan hati. Allah ni ada hati perasaan ke? Subhanallah. Allah kalau mengertikan sayang tu dengan mana hati dan perasaan, salah. Allah Ta'ala tak dibahasakan hati dan perasaan pada dia. Betul ulama berubah maksud penyayang ni apa? Bukan maksudnya Allah Ta'ala ada hati dan perasaan. Istilah bahasa Arab, hati dan perasaan ni dipanggil riqqatun fil qalbi. Dia adalah sensitiviti kejiwaan dalam hati nurani, dalam hati sanubari. Riqqatun fil qalbi, sifat halus. Apa lagi sifat saya, kalau riqqah ni asal mana halus, saya suka terjemah dia sensitivity. Sensitivity kejiwaan. Tengok anak ayam ni, ayam betina ni bawa anak dia 10 ekor. Bestnya tengok anak ayam tu. Itu kan kita ada perasaan itu kan. Itu dipanggil riqqatun fil qalbi. Tengok budak naik panjat pokok tinggi, duduk atas tu, kat pucuk tu. Tu riqqatun fil qalbi. Boleh faham saya sebab apa? Itu istilah riqqatun fil qalbi. Cuma saya sebut satu ni sebab sayang, yang ni risau takut ni. Serius je. Jatuh kalau turun janganlah naik. Kan? Saya nak sebut itu dipanggil riqqatun fil qalbi. Allah Subhanahu Wa Taala
Dia ilah, dia Tuhan. Takkan apa yang berlaku kat kita terkesan pada dia. Siapa bagi kesan kat siapa? Allah dia fa'il, kita maf'ul. Takkanlah kita jadi fa'il, Allah jadi maf'ul. Subhanallah. Ada pelajaran di situ. Takkan kita buat Allah terkesan. Pelajaran tauhid ada ni, nak faham. Bila Allah ilah ni, Allah dia takkan terkesan dengan perbuatan kita. Bahkan kita ni adalah kesan dan hasil daripada perbuatan dia kepada kita. Ini pelajaran tauhid besar ni, yang kita kalau tak belajar tak faham kita pelajaran bab ketuhanan. Kita kalau berdoa pun, berdoa menunjukkan kehambaan diri kita pada Allah Ta'ala. Bukan dengan kita berdoa ni maka Allah pun tengok kesian kat kita, dia terima. Satu sudut tengok jalan sababnya tu. Tapi kita berdoa pun adalah ihsan daripada pemberian Allah Ta'ala kat kita untuk kita berdoa mohon pada dia. Macam mana nak berjalan tauhid macam tu? Ada pelajaran dia insya-Allah. Cuma saya nak sebut sifat penyayang tu bukan maksud penyayang ni riqatun bil qalbi, bukan maksudnya Allah tengok kesian tengok kita. Tak ada istilah kesian dengan makna hati dan perasaan, tak. Kesian dengan makna Allah Ta'ala memberi, penyayang. Kalau kata ihsan, pemberian, kesian pun dengan mana limpah kurnia dia beri kepada kita. Kalau pandang di atas dia beri itu mutlak pemberian dia semata-mata. Yang kalau nisbah nak hubungan kita dengan sebab kita ni atas usaha ikhtiar ditaklif kita buat, ada sebab yang kita buat menyebabkan rahmat Allah Ta'ala beri kat kita. Itulah diberi dengan nama kasih sayang. Boleh faham saya sebut apa? Ketinggi sangat pelajaran. Satu saya suka baca matannya, saya baca syarah lain orang lain. Jadi saya nak cerita apa tu? Ar-Rahim. Satu penyayang tu dengan mana tu saya ambil dengan dobit dia. Apa makna penyayang? Maksudnya Allah Ta'ala memberi kurniaan dia, limpah kurnia dia, anugerah dia kepada hamba dia yang dia kendaki, yang pemberian khas yang dia tak beri pada semua tetapi pada orang-orang yang tertentu. Pemberian nikmat limpah kurnia dengan pemberian tertentu pada orang yang tertentu. Pemberian ni ialah pemberian dengan penyayang, dia pemberian dengan rahim. Pemberian dengan rahman, dia pemberian Allah Ta'ala limpah kurnia dia kepada umumnya semua makhluk dia, tanpa mengira Islam ataupun kafir, baik ataupun jahat, derhaka ataupun taat, Islam apa, lelaki atau perempuan, ketua ataupun muda, makhluk manusia atau binatang, dia beri limpah kurnia tanpa apa-apa syarat. Tak bahkan beri semata-mata, pemberian ni nama dia Ar-Rahman, terjemahnya pemurah. Pasal apa? Orang kafir kaya tak? Ke kita kaya lagi? Orang kafir ada nyawa panjang tak? Ada orang fasik nyawa panjang, umur 90 lebih tak mati-mati lagi. Tutup guru kita, ulama kita mati muda, umur 60 meninggal lah. Ada orang tua ni tak mati-mati lagi. Tak faham maksud saya? Faham kalau biar je. Macam mana dia orang macam ni boleh hidup lama? Allah Ta'ala nak bagi hidup, masalah. Jadi Allah Ta'ala bagi hidup tu tanda redha tak? Tanda kata Allah Ta'ala ni saya suka kat dia tak? Pasal apa? Tu pemberian dengan rahim. Kalau saya nak sebut bahasa kasar macam mana? Babi pun ada umur panjang tak? Ada? Pasal apa Allah Ta'ala bagi babi umur panjang? Iblis umur panjang. Kenapa Allah Ta'ala bagi iblis umur panjang? Hak Allah Ta'ala nak beri, siapa dia nak beri? Nabi Nuh pun tak kat 1000 tahunnya. Iblis macam mana? Sejak zaman Nabi Adam Nuh sampai sekarang ni tak mati-mati. Sampai kiamat esok nyawa dia tak mati. Tak mati. Pasal apa Allah Ta'ala bagi nyawa panjang kat dia? Pasal Allah Ta'ala beri dia dengan Ar-Rahman. Pemberian dengan nama Ar-Rahman. Rahim, syaitan tak dapat rahim Allah Ta'ala. Pasal dia tak dapat iman, dia tak dapat taqwa, dia tak dapat tauhid. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi-nabi macam mana? Dia dapat Rahman, memang dapat. Bersama tu dapat Rahim. Bukan saja dia hadi, bahkan dia muhdi. Dia bukan saja dapat petunjuk, tapi dia pula memberi petunjuk pada orang. Dia bukan saja Rashid, tapi dia mursyid.
Dia bukan saja di atas jalan yang benar, menunjukkan orang pula pada jalan yang benar. Dia bukan saja nur, tapi dia munawir. Dia bukan saja terang cahaya, tapi dia mencahayakan orang. Jadi pasal apa boleh dapat limpah kurnia ni? Pasal Allah Ta'ala beri dia dengan rahim dia, beri nikmat khas dengan kepada orang khas. Ni pemberian rahim. Kalau beri umum mutlak pemberian, sama ada Islam kafir, taat derhaka, pemberian macam ni pemberian dengan Rahman. Jadi antara sifat Allah Ta'ala ni, Allah ni antara sifat dia apa dia? Dia ilah, dia Tuhan. Dia boleh beri siapa dia nak beri, dan dia boleh tak beri pada siapa yang dia tak nak beri. Tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha'. Nisbah kerajaan, dia boleh beri siapa dia nak bagi kerajaan, dia boleh tanggalkan kerajaan pada siapa dia nak tanggal. Bunyi kata nak mesyuarat kabinet lain. Dulu ada Perdana Menteri Tok Wan tu, tak tengok dia pun tak tahu macam mana kerajaan dia boleh jatuh. Kan ada Tok Wan tu kan, Tok Wan 90 saya sebut, dia Tok Wan tu lah saya sebut. Namrud yang begitu besar kerajaan jatuh dengan sebab nyamuk seekor je. Nyamuk pun tempang, cerita riwayatnya macam tu. Orang yang tak pernah fikir dapat kerajaan, dapat kerajaan. Orang yang gila-gila dapat kerajaan, tak dapat dia jadi kerajaan. Orang yang gila-gila nak jadi PM, tak jadi PM lagi sampai sekarang. Ada orang tak pernah fikir pun jadi PM, dia tak jadi PM. Apa masalah? Pasal apa tu? Pasal dia atas pemberian rahim, Rahman. Ada pemberian Rahman, ada pemberian yang pemberian semata-mata. Bukan pemberian tu menunjukkan atas apa istilahnya redha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan beri pahala di atas apa pemberian dia tu. Itu menunjukkan kata Allah Ta'ala dapat keredaan dia. Apa lagi bahasanya? Ada pemberian yang bukan macam tu. Bahkan kalau kita belajar dalam akidah, ada pemberian macam tu namanya istidraj. Ada pelajaran dia. Saya nak syarah apa tu? Rahman, Rahim sekali lalu. Jadi prinsip ketuhanan ada disiplin kena belajar, faham betul, insya-Allah faham satu-satu Asmaul Husna. Pasal baru kita faham siapa Allah Ta'ala. Kalau tak faham siapa Allah Ta'ala, tak pernah belajar disiplin ilmu tauhid betul, walaupun syarah Ar-Rahim, Ar-Rahman masuk parit. Masuk parit. Masuk parit siapa? Pasal dia tak faham maksud Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Sampai berapa ramai ada orang duk syarah bab ketuhanan, dia kata Allah ni penyayang, Allah Ta'ala ni lebih sayang. Dia faham sayang tu, faham hati dan perasaan. Subhanallah. Tak betul. Mustahil isyarahkan pada Allah Ta'ala dengan mana Allah dia beri sesuatu di atas kesan sebab makhluk buat sesuatu, dengan tu dia memberi. Tidak. Dan kalau nak sebut tu pun atas disiplin kasab, atas disiplin syarat masyrut. In tansurullah yansurkum, atas jalan kasbi yang ada pada makhluk. Ada besar pelajaran tu, banyak umur jumpa insya-Allah. Atau kita belajar tauhid ni, tambah kita dah duduk alam tauhid, kita pun bukan baru duduk pelajaran tauhid, satu sejarah gitu untuk menunjukkan besar kita kena belajar, besar pelajaran kita. Khasnya nak faham kita dalam kehidupan ni pelajaran apa? Besar kali ilmu tauhid lah. Ilmu yang sentiasa kita kena luruskan hati kita dengan Allah Ta'ala, ilmu tauhid lah. Supaya betul fahaman kita dengan Allah Ta'ala. Baru hidup kita ni, apa keadaan sekalipun, senang ke, susah ke, laki ke, perempuan ke, kaya ke, miskin ke, huduh ke, cantik ke, tak ada masalah langsung. Masalah apa? La ilaha illallah, Allah ilah. Apa saja yang dia bagi kat kita terima. Dia bagi sihat ke, dia bagi sakit ke, dia bagi bujang ke, berkahwin ke, tak kahwin ke, jadi janda ke, jadi duda ke, yatim piatu ke, tak ada masalah. Rasulullah yatim piatu tau, tak ada masalah pun. Kita yang ada bapak-bapak pula banyak masalah pula. Pasal sikit lah bahasa kita kan. Faham kita perjalanan tauhid, tak ada masalah sikit pun. Masalah ni apa? Orang tak ada tauhid. Ada anak masalah, ada bapak pun ada masalah, ada duit pun masalah, ada harta pun masalah, ada pangkat pun masalah. Semua hidup dia ada masalah. Orang ada iman ni macam mana? Apa hidup dia tak ada masalah apa langsung. Maksud apa? Dia kenal siapa Allah Ta'ala, dia hamba. Apa tanggungjawab hamba ni? Kenal Allah Ta'ala, tak ada masalah dalam apa dalam kehidupan dia. Bahkan semua masalah tu dia akan selesaikan mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan sentiasa Allah adalah dirujuk dan jadikan tempat pergantungan. Itu yang hidup dia bismillah, bismillah, bismillah. Lepas tu apa cara hidup dia? Alhamdulillah.
Baik. Jadi sekali lalu saya sebut tu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berarti itu saya sebut apa? Ada isim musamma, ada huruf jar, tempat takluk huruf jar. Allah, nama bagi zat yang wajib wujud, sabit pada dia sifat kesempurnaan, tak ada pada dia sifat kekurangan. Ar-Rahman, sifat memberi tanpa mengira, pemberian mutlak, bukan menunjukkan redha dan suka, tapi pemberian semata-mata, nak beri tanpa mengira apa keadaan makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Islam, kafir, dahaka, taat, tak kira. Kalau pemberian dengan Rahim, pemberian yang khas kepada orang khas dengan sebab khas, pemberian tu pemberian Rahim. Itu maksud Rahim benar Allah Ta'ala. Jadi saya punya kelas ni memang akan ada soal jawab lah kalau ada masalah ni. Kau tak faham ke, muskil ke, ada benda yang tangkap tak tangkap ke, ada yang silap faham ke, dulu faham macam lain, ni faham macam lain, ataupun rasa macam faham betul lah, dengar saya punya syarahan yang tak betul, please kalau perlu penjelasan, minta penjelasan, perlu tanya, kena tanya. Itu saya punya kaedah mengajar, baca, bagi penjelasan, dengar elok-elok apa saya sebut, dengar. Baik. Alhamdulillahi ala silatihi. Kita masuk matan. Alhamdulillahi, segala puji ni untuk Allah. Pujian ni selayaknya bagi Allah. Pujian bagi Allah tu, lam tu ikhtisas. Alhamdulillah. Ada ilmu khas kena belajar nahwu tu. Maksudnya kalau terjemah di sini, pujian-pujian tu bagi Allah. Bahasa kita untuk menunjukkan khas macam mana? Pujian-pujian tu bagi Allah Ta'ala jua. Apa maksudnya? Puji ni hak Allah Ta'ala saja. Selain pada Allah Ta'ala memang tak layak puji. Tu ayat tauhid tu juga kan? Dan bismillah, alhamdulillah pula. Memang kalau kita faham tauhid, yang layak puji ni Allah. Makhluk memang tak layak dipuji. Kalau puji pun di atas kita diperintahkan untuk memuji dia. Pasal apa? Pasal kita ni sabab untuk dapat sesuatu melalui makhluk ni. Satu, kena puji dia, khidmat pada dia, sebutkan kebaikan dia. Tapi sebenarnya hakiki kebaikan, pemberi kebaikan siapa? Allah. Kita lahir, mak ayah kita lahirkan kita. Yang boleh menyebabkan kita lahir sabab mak ayah, tapi mak ayah kita pun bukan buat kita. Yang buat kita hakiki Allah. Jadi puji sebenarnya kat siapa? Allah. Tapi pasal lalu hukum ayah kita, makasih mak ayah, khidmat, taat, dengar apa dia cakap, adab, akhlak, tingkah laku, budi bicara, lembutkan budi bicara, rendahkan suara. Apa tanggungjawab yang kita kena buat pasal apa? Ni akhlak, adab kita dengan siapa yang kita duduk di sini sebab dapat rahmat melalui mereka, mak ayah. Antara sebab dapat rahmat, guru. Antara sebab dapat rahmat, kawan, jiran. Antaranya paling besar sekali, Nabi, Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada ta'aluk, dipanggil hukukul ibad dengan hukukillah. Tanggungjawab kita dengan makhluk, tanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Mesti bagi betul dua-dua perjalanan ni dalam tauhid. Perjalanan dengan Allah Ta'ala bagi betul, perjalanan dengan makhluk pun mesti bagi betul. Besar dia pasal apa? Pasal nak betulkan perjalanan dengan Allah Ta'ala, antara betul perjalanan dengan Allah Ta'ala, betulkan perjalanan dengan makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikan makhluk tu, yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita ada hubungan dengan makhluk tu. Mesti bagi betul lah tu. Mana yang Allah Ta'ala perintah jangan ada hubungan dengan makhluk tu, kita tak boleh ada hubungan dengan makhluk tu. Maksud apa? Pasal di atas dasar iman kita dengan Allah Ta'ala. Dengan Rasulullah ada hubungan, Nabi Rasul ada hubungan, dengan malaikat ada hubungan, dengan guru ada hubungan, mak ayah kita ada hubungan, jiran tetangga, anak, isteri ada hubungan. Yang tak ada hubungan jangan buat hubungan dengan dia. Iblis, syaitan patutnya tak boleh buat hubungan dengan dia. Jangan berkawan dengan dia. Jejak langkah dia pun tak boleh ikut. Wala tattabi'u khutuwati syaitan.
nafsu ya, ada benda, ada makhluk tak boleh buat hubungan dengan dia. Orang kafir, Yahudi, Nasrani, jaga orang-orang macam ni. Semua ni merosakkan kita. Lagi hubungan apa? Dunia. Macam mana nak panggil dunia tak dunia? Semua ada pelajaran dia. Kena kenal sungguh-sungguh atas dasar kita beriman dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Mesti betul disiplin kita hidup. Nak cerita tahu mana? Alhamdulillah. Nisbah kat kita nak bagi dapat betul-betul alhamdulillah tu, macam-macam proses kita. Bunyi kembang. Bahasa kembang tu faham ni, kembang. Kena bunyi kembang. Kembang faham. Kalau kata kau ni rajin lah. Ni masih rajin tu. Senyum. Mana yang muka? Kalau kata kau ni malas, bodoh. Muka lain je. Kita terkesan dengan cakap orang yang ahli tauhid ni, kalau betul perjalanan dia dengan Allah Ta'ala, kalau orang puji dia pun kelakar, dia tengok kelakar kawan. Kau ni rajin lah. Kalau senyum pun dia bukan senyum pasal orang puji dia rajin. Kau silap sebenarnya. Pujilah Allah Ta'ala, Allah yang bagi aku rajin. Aku tak ada apa-apa pun. Alhamdulillah. Ini ahli tauhid gila je. Kita belum ni, faham tu tak? Kau dapat tak? Dah ya. Saya pun puji orang terangkat terbaik ustaz. Kembang tu belum selesai ni tahu kita. Belum ni. Belajar kena belajar. Faham kena faham. Dan kena usaha macam mana nak tingkatkan diri kita untuk betul-betul hidup sebagai ahli tauhid. Mesti tauhid besar kita bismillah. Tauhid kita alhamdulillah. Tauhid besar tu. Nak kata puji tu Allah Ta'ala. Kalau kita masih makan puji lagi, seronok dengan pujian orang, maksudnya kita ni belum lagi. Kita belum lagi lurus tauhid kita Allah Ta'ala, belum kenal lagi Allah Ta'ala ataupun kita. Belum lagi. Baik. Sekali lalu saya sebut puji punya tu. Ada pelajaran ni nanti, jumpa nanti. Memang hidup kita ni, kalau kita faham siapa Allah Ta'ala ni, hidup kita ni walaupun susah, sentiasa puji Allah Ta'ala. Walaupun sakit, puji Allah Ta'ala. Kalau saya buat misal, itulah kita sakit perut. Memanglah sakit perut, sakit lah. Perut dia sakit, otak tak sakit, sentiasa dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sakit ni ada hikmah ni, ada rahsia dia, supaya jangan makan banyak. Alhamdulillah, tak makan banyak, tak mengantuk. Tidur je siapa? Tak melantak kuat. Baiklah dia bagi sakit perut. Alhamdulillah. Orang ada tauhid, tak ada masalah langsung. Tapi boleh ke dapatnya tu? Sembang boleh kan? Dapat belum tahu. Tapi ilmu sudah belajar. Dan kena ada latihan. Apa yang sebut? Kena ada riyadhah, kena ada tarbiyah. Macam mana ilmu, pelajaran yang dapat bimbingan kita daripada guru, supaya kita boleh sampai tahap tu. Ada? Itu yang zikir, selawat, baca Quran, istighfar. Pasal apa? Kita manusia, ada silap, salah, apa macam-macam, lupa, alfa. Tapi ilmu kena belajar. Dengan ilmu ni lah nak pakai, macam mana nak generate, nak bina diri kita supaya boleh jadi hamba Allah. Lalu saya sebut gitu je, nak puji Allah Ta'ala ni. Saya nak bagi contoh dia tentang sakit. Kalau orang faham, tak ada masalah. Sakit pun dia puji Allah Ta'ala. Walaupun ada satu sudut sakit, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terima adab kita. Bukan nanti orang mati je inna lillah ni. Orang beriman ni ila allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni orang beriman perangai dia. Apa saja kita lagu-lagu padam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ayat tu bersedih kan? Ayat tu nak ajar rujuk ke Allah. Kita ni semua milik Allah. Dia ambil balik. Yang tu dia ambil balik, nyawa dia lagi, lampu dia padam. Alhamdulillah. Inna lillah. Hak dia nak ambil. Alhamdulillah. Dia ambil lampu, dia tak ambil nyawa kita. Alhamdulillah. Hidup lagi tu. Naik lagi dia. Semua datang daripada Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Saya nak ajar tauhid tu. Tauhid tu. Kita belum sampai yang itu, misalnya banyak lagi kena belajar lagi banyak lagi lah, banyak lagi. Baik,
Jadi dia nak puji Allah Ta'ala ni, dia nak puji khas. Puji umum satu dah. Antara kita puji Allah Ta'ala ni, puji apa? Puji khas. Dia kata pujian tu bagi Allah Ta'ala pasal apa? Ala silatihi, di atas kurniaan dia. Ala tu dengan mana lam, li silatihi, kerana kurniaan dia. Allah Ta'ala dia bagi kurniaan kita sangat banyak. Satu, kita kena banyak puji dia. Kalau umum kata kurniaan Allah Ta'ala bagi kat kita banyak, tahu mana? Isyarat Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. If you want to count what Allah Ta'ala have give to you, surely you cannot count it. Yang putih ni kan. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita, saya kamu tak boleh nak menghad, nak hingga kan ni. Kalau buat alat satu misalnya, nak reka alat, untuk alat boleh menghitung nikmat Allah Ta'ala bagi, tak boleh hitung apa dia Allah Ta'ala bagi besar sangat kat kita. Kamu, dia bagi kita ada besar sangat. Dia bagi kita hidup, nyawa. Berapa harga nyawa kita? Kalau kaki kena potong, boleh kaki palsu, tubuh mahal, nyawa. Siapa boleh bagi nyawa? Dia bagi daripada dulu sampai sekarang, masih bernyawa tu. Untuk nak menyawa ni sebab untuk boleh menyawa, oksigen dia bagi. Makanan, kira atau berapa biji nasi kita dah tahu. Berapa banyak molekul oksigen yang kita dah pakai. Berapa banyak proses pembakaran makanan dalam badan kita dengan tu membebaskan karbon dioksida lah. Banyak mana air yang telah dipakai, yang minum, mana boleh bilang, semua tu uncountable, tak boleh nak dihitung sama sekali. Satu, puji Allah Ta'ala kurniaan dia. Khas kita belajar tauhid nanti, besar sekali kita nak puji Allah Ta'ala, tahu mana? Allah Ta'ala lagi ada tu. Faham? Allah yang wujud, aku ni dia yang wujudkan. Alhamdulillah, besar ni tauhid. La ilaha illallah, apa dia? Tiada ilah melainkan Allah. Siapa Allah ni? Dia lah mengadakan aku asal tak ada. Dia ilah. Dia ilahi. Bukan ilahi, dia khaliqi. Dia lah cipta aku daripada tak ada kepada ada. Alhamdulillah. Besar nikmat kita, puji dia. Sedar kita, dia ada, kita asal semua tak ada. Semua yang ada ni hasil natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala kita. Alhamdulillah. Jadi dia puji Allah Ta'ala ni kurniaan khas. Kalau kita faham tu kurnia apa ni, pengarang ni dia boleh menulis kat kita. Kita nak puji Allah Ta'ala atas kurniaan dia, atas kita sebut spesifik nikmat kita dapat, sedang dapat ni apa. Saya boleh datang sini sebab saya ni apa, saya bukan tahu saya nak datang sini pun kan. Kadang rancang tak jadi pun, kadang tak tanya jadi pula kan. Boleh datang, Alhamdulillah. Lepas tu boleh ngajar lah. Yang boleh ngaji pula. La ilaha illallah. Spesifik kan, faham kan nikmat yang dapat tu. Fokus tu antara tu yang dapat yang nikmat, tambah pula nikmat tu memang nikmat besar tu. Boleh mengajar, Alhamdulillah, Bismillah. Ngaji pun Bismillah, Alhamdulillah. Rojok jamu makan lagi Bismillah, Alhamdulillah. Mana ada tempat rojok kita melainkan semua Jadi nak faham tu, semua nikmat ni. Satu, kalau ada hilang nikmat tu, jangan tengok nikmat yang hilang, tengok nikmat yang ada. Kita kereta rosak, motor ada lagi. Motor repair lah yang rosak tu. Kereta rosak, tu tanda nak dapat kereta baru lah tu, betul salah? Betul risau. Dapat kereta baru, tak ada kereta baru pun, tak kena fikir dah kereta buruk ni, biar tinggal. Ni tak tahu sudah lah. Motor ada lagi, tak ada motor boleh jalan kaki ada lagi. Jangan mikir yang susah-susah tu. Fikir susah tu beban dia. Itu cara ulama kita ajar macam mana nak bagi relax thinking. Kita relax, tak ada masalah apa-apa. Tukar kerjaan ni, biarlah dia nak tukar, dia nak berbut, dia pasal lah. Yang penting aku dapat beriman pada mana. Tukar kerjaan tak masalah. Tapi kalau dia buat masalah pula macam mana? Ya Allah, jadi kelas kami sabar hadapi pemimpin yang bengap macam ni. Ada juga pemimpin benar. Doa je, Allahumma afrig alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah sabaran pada diri kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Berilah pertolongan kami ni puak yang kubur engkar dengan kau ni, ya Allah. Ada doa juga untuk kita munajat, minta pada Allah Ta'ala di atas keresahan kita dengan apa benda yang tak menepati piawaian SOP syara'at.
Itu satu hal. Asal saya nak sebut tu, puji ni kau Allah Ta'ala. Pasal apa? Kurniaannya besar sekali dia kurnia apa? Dia bagi kita, bagi ada kita, bagi hidup kita, melihat kita, mendengar kita. Kalau kita bilang hak tu pun tak terbilang. Saya pernah mengaji, ada tubuh dia ajar apa? Kita lahir-lahir nyawa ada. Tak payah kita nyawa lah cerita yang ni. Tangan ada, kaki ada. Berapa nilai tangan kita keluar sepasang? Kaki sepasang oh. Kalau keluar-keluar atas kaki macam ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada telinga, ada mata. Itu jantung tak ada macam buah pinggang sebelah ada tak? Itu usus besar tak ada. Usus besar. Itu lubang kemaluan tak ada. Dubur tak ada lubang macam hujung lah ada lubang. Kalau kira aksesori orang dah bagi kita jantung, paru, pankreas, hidung, mata macam mana, kita beranak-beranak tu berapa kita punya harga keluar. Kalau ada harga nak beli tu je. Ada harga nak jual. Tak ada pun ada orang nak beli jantung tu. Siapa nak jual jantung? Sini ada apa? Siapa nak jual? Tak jual tu tuan. Yang penting apa? Allah Ta'ala beri ke tu, tak kena bayar. Bukan ada yuran, bukan kena bayar top up punya Selcom, Digi apa. Tidak. Ya Allah, aku tak sedar ni pemberian dia bagi aku banyak ni. Astagfirullah. Yang ni tempat-tempat dia ajar kita. Untuk masa kita banyak, zikir dia. Tauhid yang ni. Kita selalu tak erti nak buat apa. Masa lapang, rapuh je. Sampai, boring lah. Tak tahu nak buat apa. Kita masa lapang ni, boring lah. Baca Quran, boring lah. Itu pun saya panggil itu, dia orang tanya. Nak macam mana nak beri minat? Tak ada jalan lain nak minat kita pada Allah Ta'ala. Dan tamat kalam dia, melainkan kenal dia. Kalau kita kenal siapa Allah Ta'ala, kita akan minat kalam dia. Biasa. Sulaiman kenal Sulaiman. Kalau minat Sulaiman, semua lagu Sulaiman kita minat. Sulaiman kenal? Kenal? Kenal Sulaiman? Oh kenal tak kenal. Kalau musim raya ada lagu balik kampung, oh balik kampung. Kita seronok nyanyi lagu tu. Lagu tu pun masuk jiwa lah. Masuk jiwa lah. Oh nyanyi masuk jiwa. Belum semua. Belum tak rasa masuk jiwa pun. Kau tak kenal siapa? Sulaiman kau kenal. Lepas tu kau kenal kampung. Balik kampung. Kau tak kenal Allahu Ahad, Allahu Samad. Kau tak kenal. Ini nak sedap. Amat kena baca Quran. Puasa ni baca Quran lagi. Hafal lagi. Oh lama. Boring lah. Boring ni. Bodoh kita tak kenal. Bodoh lah. Ini bodoh. Tak faham kita maksud hidup kita apa. Kita faham maksud hidup kita seronok, happy. Kita tak tahu apa jalan sebenarnya nak seronok. Seronok ni apa? Benda binasa. Kita binasa. Seronok bukan dunia. Seronok ni pencipta dunia. Pencipta tu siapa? Allah. Makhluk semua binasa, kita binasa. Atau benda kita binasa. Ni semua perubahan yang ada ni binasa. Semua arah kebinasaan. Yang kekal Allah je. Nak cari kekal ke nak cari hak binasa. Saya pun mengaji dengar tu cerita itu. Insaf gila ni. Bodoh kita ni. Saya sebut bodoh tu saya dah kata orang lain. Bodoh kita ni, kita tak faham ni. Yang bila ada guru ajar tauhid ni, pada saya paling biasa. Maksud apa? Kenal kita biarkan kita dia ngajar tu, kalau dia berhenti tu Allah asal tangan. Tak puas ni. Hari-hari kena katok buat tauhid ni. Buat tauhid lah apa yang biasa kena katok. Maksud apa? Menyedar kita siapa orang tak. Kalau bapa lain adalah boleh faham ni. Tapi tauhid paling best sekali tu apa? Pasal dia akan refresh iman kita kan. Dia akan bawa kenal kita siapa orang tak. Ada interaksi kita dengan orang tak. Faham kita siapa orang tak. Jadi puji ni semua pada Allah Ta'ala. Dia tahu apa kurniaan dia puji. Summa salamullahi ma salatihi
ala nabiyyin ja'a bit tauhid. Kemudian kata dia salamullahi, kata dia penghormatan Allah Ta'ala. Ini terjemah penghormatan. Asalnya disebut salamullah, itu ma'a salatihi, berserta dengan selawat daripada Allah Ta'ala. Dia nak doakan untuk siapa ni? Ala nabiyyin, kata seorang nabi. Nabi ni nabi mana? Nabi ni ja'a bit tauhid. Nabi ni datang dengan bawa ajaran tauhid. Jadi selepas bismillah, alhamdulillah, dia nak cerita apa? Cuma uslub dia uslub syair. Dia nak doakan semoga Allah Ta'ala berikan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan dia tu baca summa salatullahi ma summa salamullahi ma salatihi ala nabi ja'a bit tauhid. Bahasa kita pendek apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tapi syair ni ada ungkaplah macam-macam ayat untuk asal tujuan dia nak mendoakan selawat dan salam dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dia tak sebut Nabi Muhammad, dia sebut Nabi. Nabi mana? Nabi yang ja'a bit tauhid, dia datang dengan bawa ilmu tauhid. Semua Nabi bawa ilmu tauhid, semua Rasul bawa ilmu tauhid. Tak ada ilmu lain yang besar yang dia bawa melainkan ilmu tauhid lah. Juga semua ulama-ulama terdahulu kita paling besar ilmu dia bawa kita dengan tahu ialah ilmu tauhid. Ilmu besar sekali. Jadi dia nak selawat dan salam pada Nabi yang bawa agama tauhid ni. Dan masa dia bawa ilmu tauhid tu, masa dia bawa la ilaha illallah untuk membawa kita supaya tauhid Allah Ta'ala ni, sesungguhnya telah sunyi agama daripada ilmu tauhid. Waqad arad-dinu 'anit tauhid. Sesungguhnya ara maksudnya kosong, tak ada. Ara dia kalau bahasa Arab terjemah uduh kira apa ya? Telanjang. Ariyah. Ari, al-ari. Yang kosong yang tak ada. Al-ari adalah orang yang bertelanjang. Kasut kita bahasa dia. Jadi kalau disebut Nabi ni datang dengan ilmu tauhid, waqad arad-dinu, kata dia din pada zaman tu dah telanjang lah daripada tauhid. Maksudnya apa? Tak ada ajaran tauhid. Masa Rasulullah diberikan wahyu, zaman tu tak ada orang nak kenal Allah Ta'ala. Satu orang Ta'ala datang kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat apa? Bawa ajaran tauhid, kenal dengan balik Allah Ta'ala. Dan kenal Allah Ta'ala, kenal macam mana? Macam mana nak hidup sentiasa bertauhid. Ada pelajaran ni. Kewajipan Nabi dan Rasul besar sekali. Ajar macam mana supaya hidup mentauhid Allah Ta'ala. Macam mana tata cara hidup mentauhid ni? Tauhid zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Sentiasa hidup bertauhid. Yang senang ke susah ke tauhid. Kita alim ke jahil ke tauhid. Laki ke perempuan ke tauhid. Orang ke ramai ke tauhid. Yatim piatu ke ada muafak ke tauhid. Orang suka ke tak suka ke tauhid. Bodoh ke cantik ke tauhid. Miskin ke kaya ke tauhid. Sakit ke susah ke tauhid. Besar kita punya pelajaran tauhid tu. Di tauhid tu besar pelajaran tauhid ni. Kalau bahasa lain apa? Supaya boleh menghasil Allah Ta'ala, rujuk Allah Ta'ala, apa pun rujuk Allah Ta'ala, gantung Allah Ta'ala, minat kat dia, tumpu kat dia, ingat kat dia, zikir kat dia, agung kat dia, besar kat dia, rujuk kat dia, semua pada dia. Allah SWT. Walhal sesungguhnya telah sunyi agama pada tauhid. Jadi dia nak doakan selawat salam ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ke atas Nabi ni yang dia bawa ajaran tauhid pada masa orang yang tak bawa ajaran tauhid. Itu kat Nabi kita khas lah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ke depan dia akan sebut orang tu adalah Muhammadul Aqib li rusli rabbih. Jumpa ke depan. Baik. Saya baca tu dalam bentuk syair sikit. Fokus kita dia nak doakan selepas bismillah, alhamdulillah, lepas tu selawat dan salam. Nak isyarat apa tu? Nak isyarat kehidupan kita paling besar dalam hidup ni, bismillah. Puji Allah Ta'ala sentiasa. Tauhidkan apa berlaku semua bismillah, dengan Allah Ta'ala berlaku. Lepas tu sentiasa selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Tak kerana dia takkan ada seluruh makhluk. Soal Nabi Muhammad ni. Tak kerana dia takkan ada seluruh alam. Kalau tak ada, tak kerana mak ayah kita, kita tak ada. Rasulullah ni, Nabi kita Muhammad SAW ni, kalau tak kerana dia takkan ada alam. Itu soal. Itu mak ayah kita dengan Nabi Muhammad siapa besar? Siapa besar? Kenapa Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad bukan lahir dengan kita. Dia bukan lahir dengan kita, tapi dia lagi besar daripada mak ayah kita yang lahir. Siapa? Tak kerana dia, alam ni tak ada. Lagi besar lah. Yang tu yang isyarat Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Taklah Allah Taala nak utuskan Nabi Muhammad ni melainkan yang Allah Taala buat keputusan dia, tak kehendak dia, iradah dia nak utuskan, nak jadikan Nabi Muhammad ni yang dia jadi rahmat sekalian alam. Antara kata ulama tafsir apa rahmat sekalian alam ni, dengan sebab Allah Taala nak jadikan Muhammad ni seafdalul makhluk lah, Allah Taala jadikan seluruh alam ni. Pasal ahli syurga dengan syurga apa? Pasal Muhammad. Nabi Adam pun jadikan Nabi Adam tu pasal nak lahirkan keturunan daripada Nabi Adam ni, Nabi Muhammad. Memang centralize pemusatan seluruh makhluk Allah Ta'ala bagi jadi ini adalah tertumpu di atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal azali lagi memang kita wajib berpegang Allah Ta'ala sebelum dia ciptakan semua makhluk paling besar sekali dalam ilmu Allah Ta'ala yang memang dia nak bagi jadi makhluk ni siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Masa tu dia tak ada lagi, semua tu dalam ilmu dia, dalam kehendak Allah Ta'ala. Tapi memang kita punya akidah pun dah faham Allah ni takkan dia jahil, takkan ada benda yang tertinggal dengan makhluk dia nak buat. Dan dalam banyak sejumlah besar makhluk yang Allah Ta'ala nak bagi jadi tu, makhluk mana paling mulia sekali? Muhammad SAW. Dan kerana Nabi Muhammad Allah Ta'ala nak wujudkan ni dah, Allah Ta'ala ada dengan seluruh makhluk. Itu besarnya Nabi Muhammad tu. Satu, dah besar dia, apa nak buat? Selawat salam atas. Khasnya macam kita hari Jumaat ni, banyak dengan selawat salam atas Nabi Muhammad. Nak banyak tu dah, siang, malam, pagi, petang tu yang kalau ada pondok madrasah, apa ni, baca burdah, selawat. Pasal apa? Sampai pukul 2 pagi, 3 pagi, tu selawat ni. Allah yang sallallahu alaihi wasallam. Apa ni? Selawat atas Nabi. Yang selawat burdah apa satu ni tak ada pegang selawat atas Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada panduan-panduan ulama ajar apa selawat-selawat nak baca ke tuan. Dan memang kita pun dituntut untuk selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan apa? Hubungan kita dapat tauhid ni Allah Rasul. Itu mula kitab pun bismillah, alhamdulillah, salawat salam atas Nabi. Fa'arsyadal khalqali dinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi Muhammadin sahaja aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Baik, bila Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad, apa kerja dia? Fa'arsyadal khalqali dinil haqqi. Maka kalau terjemah kemudian dia selepas itu, fa atau dengan makna tertib wa ta'qib. Nanti dia sebagai Rasul, datang wahyu. Apa Nabi Muhammad buat? Fa'arsyadal khalqa, menunjuk. Maka tu dengan makna after that. Maka tu patutnya kemudian. After that, selepas dia dapat wahyu, terima sebagai Nabi Rasul, dia tahu apa tugasan dia nak ajar makhluk supaya tauhid Allah Ta'ala ni. Dia menunjuk makhluk atas agama sebenar. Dengan bahasa lain, Rasulullah datang, dia ajar ajaran Islam. Bahasa pendek dia tu. Bila Islam ni bukan saja Islam, ada Islam, ada iman, ada ihsan, taqwa, tauhid, macam-macam istilah kita jumpa yang Rasulullah datang nak menjuruskan kita fokus besar Allah. Tauhid kan Allah, ingat Allah, rujuk Allah, gantung hati Allah. Apa saja kita nak buat, rujukan Allah, gantung hati Allah, harapan Allah, matlamat Allah, tak ada kata lain.
Inilah tauhid. Inilah orang panggil tauhid. Kalau apa makan perut, contoh. Harta pasal apa? Selesa. Yang ni apa? Oh, nafsu. Yang lagi iblis, setan, hantu raya macam-macam ada benda yang memalingkan kita ni daripada Allah Ta'ala ni. Yang ni insya-Allah jumpa depan. Jadi dia tunjuk makhluk ada agama yang sebenar. Siap? Antara jalan dia tunjuk ni apa dia? Bisaifihi, dengan pedangnya, wahadihi, dan petunjuknya, lil haqqi, bagi yang sebenar. Apa lil haqqi? Lidinil haqqi. Apa lil haqqi? Lil haqqi ataupun lillahi. Dia tunjuk ke siapa? Lillahi, untuk ke Allah. Dia tunjuk dengan kedatangan dia bawa ilmu tauhid ni, nak tunjuk ke Allah Ta'ala. Cuba ambil cara sikit. Rasulullah tunjuk macam mana? Bisaifihi wa hadihi. Antara jalan dia tunjuk dengan pedang. Ada isyarat ulama kita tulis ni. Rasulullah antara syariat dia, setelah dia ceritakan apa yang hak dan batil, bila hak ni sepatutnya kena ikutlah, yang batil kena tinggal. Islam pula bila besar berkembang, dah ada pengaruh satu hal, bahkan isu besar dia, Islam memang agama betul. Dia satu-satunya agama yang tepat, betul perjalanan dunia akhirat, bahasa itu, betul fizikal dan mental. Tak ada apa dalam Islam ni ajaran silap, pasal dia daripada Allah Ta'ala. Dia tak benarnya agama Islam ni, dan selain daripada Islam adalah salah. Soal kena tegakkanlah ke biar? Boleh tak dipijak-pijak agama Islam ni? Boleh. Untuk siapa yang menegakkan dia? Kita lah menegak dengan kita mengaji, belajar, faham. Lepas tu nak buat apa? Sebarkan dia, perjuangkan dia. Inilah berlaku dari Nabi Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama tertubuh kita. Inilah kerja mereka. Pasal apa? Nak menyebarkan benda yang hak dalam masyarakat, supaya kita di atas jalan yang hak, dan semua manusia di atas jalan yang hak. Kalau ada orang langgar SOP hak ni macam mana? Batil kena lawan tak? Soal, nak lawan tahap mana? Dibenarkan kita dalam syarak sampai tahap pedang. Sampai tahap boleh bunuh. Pasal memang setiap benda hak mesti ditegakkan, batil mesti dilawan. Contoh mudah saya sebut, bukan hak saya sebut beragama. Misal contoh COVID, dah balik pada Sabah, dah positif, takkanlah merayau kata-kata dia sepak lagi potong. Memang saya cakap apa? Sebab dia kita susah lah, jemaah tak boleh, dia tampar lagi potong. Orang saya ni bangan lah. Sepatutnya macam mana? Duduk lah elok-elok, kuarantin lah. Nampak dah positif, kan? Kadalah mula-mula tak tahu. Okay, sekarang duduk. Ya. Apa saya dah sebut ni? Itu kalau COVID-19. Kalau COVID-20, contohlah kan, itu dia merosakkan orang dari sudut tu, keselamatan, kesihatan orang, wabak, contohlah kan. Yang ni bukan wabak, lagi bahaya daripada wabak. Apa dia? Akidah koyak wabak. Sampai cinta dunia, sampai bunuh orang, mabuk, habis langgar habis orang. Macam mana? Yang ni pun tampar betul. Mabuk salah. Kalau mabuk, kau seorang mabuk, apa? Ni kau mabuk, kau rosakkan orang lain pula. Pula tu dia tak mabuk, betul geram tu. Kalau dia mabuk, dia tak apa. Orang lain yang mati, bukan seorang dua, 10 orang dia mati. Contohlah kan, rosak lah dia. Kalau kita kena buat apa? Orang perosak ni, makhluk perosak ni nak buat apa? Ada tahap boleh kena bunuh. Tapi kalau takkan mabuk tak boleh kena bunuh. Tapi kalau dia bunuh orang yang sebab mabuk dia, boleh bunuh dia tu. Kan macam tu kan? Siapa? Dia telah rosak akal dia. Jadi mesti ada undang-undang, siapa rosak akal, bagi deraan pada dia supaya jangan dia rosak akal dia. Sebab 80 kali, 40 kali minum arak. Salah betul. Dia kena ajar dia peraturan supaya patuh SOP. Jadilah orang baik-baik. Jangan rosakkan akal kau. Buat bodoh dengan rosakkan akal.
Dia kata ikut saya lah aku minum. Kalau aku minum arak, aku langgar kau lagi. Aku kata apa? Takkan aku nak minum arak, ingat aku bodohnya kau. Kasar ni. Tapi dah tu lah kita punya ketegasan tu. Kita faham apa yang hak tu, yang hak, yang batil. Kita lawan batil sama tengah tu. Biar sampai di tengah orang kita cerita. Ni benda hak. Tak ada tak buat hati banyak dengar. Aku cerita dengar, aku kau cerita. Lawan tengok, cakap, aku betul. Kelahi kita macam tu lah. Takkan kelahi dengan mulut je, betul tak? Ada tahap macam mana? Kena bagus, bagi. Ya, ni perempuan ni. Bagi aku je pun tahu. Tak pakai tali pinggang pun kena dada. Betul? Tali pinggang tu tak? Tak pakai face mask, mana face mask? Ibu, mana ibu air? Asal ni? Ibu. Tak pakai tak? Masih. Oh. Siapa ni? Langgar SOP. Itu SOP untuk keselamatan dia. Pakai tali pinggang untuk keselamatan dia. Yang ni SOP untuk menjaga pula. Jangan merosakkan orang lain. Kan lagi bahaya tu kan. Jadi takkan tak ada undang-undang. Undang-undang jalan raya dia. Undang-undang kebersihan dia. Buang sampah pun kena 500. Yalah, tak pakai tali pinggang 150. Awak kereta laju sikit dah kena RM300. Benda ni. Kalau yang tu boleh kena denda, ni rosakkan ni, akidah ni, pergi sebah batu, sebah tokong, apa bodoh macam tu? Bodoh dah, memang bodoh dah, tak betul. Betul takkan nak boleh biar pula apa yang dibuat benda salah. Kalau kita kata apa, ni makan lembu, dia makan babi, babi ni elok tak boleh dia makan. Kan? Bila ada orang yang tak betul ni, betul kan perjalanan hidup dia. Jadi kita kena betul, zahir batin kena betul, keliling kita kena betul. Siapa tak betul, kalau sampai satu tahap rosak dia ni, merosakkan kita, bahkan bahaya sangat sampai dia mempengaruhi orang lain, macam mana? Sampai ada tahap boleh perang. Tambah pula, dia tak setuju kita yang betul ni, sampai dia rosakkan kita orang yang hak, yang betul, yang orang Islam ni. Macam mana? Memang tiada jalan lain untuk tegakkan agama kita. Perang. Perang. Kita perang ada apa? Nak tegak kebenaran. Bukan tegak perang untuk menegakkan menang pasal Ini kira perang kita. Rasulullah perang. Tapi bukan ajaran dia mula-mula perang. Pegang tu la ilaha illallah. Tak ngucap aku paju kepala kau. Kan? Nanti dulu. Bagi explanation dulu. Apa dia Islam? Siapa Allah Ta'ala? Engkau hidup apa matlamat kau? Engkau nak ke mana? Apa matlamat kau? Engkau daripada mana? Nak ke mana ni? Siapa cipta kau? Siapa bagi kau akal? Siapa bagi kau pendengaran? Kau datang dari mana? Dari mana dia tak? Siapa persoalan kau jadi manusia? Kenapa tak jadi lembu? Kenapa tak jadi kambing? Siapa yang tentu kau jadi manusia? Kenapa jadi lelaki kena perempuan? Kenapa tak jadi pondan? Bagi dia fikir betul-betul. Cerita satu. Sampai dia masuk Islam. Betul cerita pula Islam. Jadi yang ni lah Rasulullah punya kerja ni, hak ni untuk guru kita para ulama. Rasulullah, sahabat, tabi'in, mereka orang-orang yang mulia-mulia ni, inilah hidup mati dia, tak ada jalan lain, tak ada kerja lain. Kerja dia apa? Nak sampaikan jalan kebenaran, dan mereka pun dia tak jalan kebenaran. Atau istilah datang benarnya mereka ni, mereka ialah nur, datang ni buat. Saya nak syarah tu apa? Antara kaedah dia nak tunjukkan jalan benar ni sampai tahap guna pedang. Tapi bukan pedang tu jalan utama ya, tapi ada tahap sampai guna pedang. Dan jangan nafikan hukum perang tu dalam Islam. Itu jaga sikit. Yang tu dia isyarat tu. Yang kata Islam ni tak ajar kita berperang. Kena caraan bagi betul lagi. Bukan tak ajar berperang. Islam bukan suruh kita sewenang-wenangnya untuk bunuh orang. Tapi pada orang yang sepatutnya dibunuh kerana dia merosakkan orang lain, maka memang sepatutnya dibunuh. Bukankah pembunuh antara kaedah nak selamatkan orang lain kena dia dibunuh? Betul. Babi pun rosakkan tanaman boleh bunuh. Tambah ini bukan merosakkan tanaman, dia rosakkan akidah, rosakkan orang lain. Cuma apa dia tu? Panduan nak diberi. Tengok apa yang ada dalam syariat. Ngaji dia elok, bagi semua tu kita faham SOP syariat. Siapa tak ikut SOP ni, kenakanlah apa tindakan yang sepatutnya dikenakan. Baik, siapa dia Nabi ni? Nabi ni bukan sebarang orang. Siapa dia? Muhammadul, boleh kata Muhammadil. Nabi itu ialah Nabi Muhammad.
Siapa Nabi Muhammad ni? Dia aqib li rusli rabbih. Dia lah kesudahan, penutup bagi rasul-rasul Tuhannya. Li rusli rabbih. Rusli itu jawab pada rusul. Rasulun, rasulani, rusul. Tilka rusul. Amanar rasulu. Rasul mufrad. Rasulun, rasulani, rusul. Nabi Muhammad ni aqib li rusli. Maksudnya aqib li rusulihi. Dia lah penutup bagi rasul-rasul Allah Ta'ala. Bagi semua rasul-rasul, Nabi Muhammad ni dia aqib. Dia terjemah ni kesudahan, penutup. Bila penutup maksudnya tak ada dah Nabi Rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itulah yang dia doakan tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri selawat dan salam kepada dia. Dan kata dia wa alihi wa sahbihi wa sahbihi. Jadi asal tersebut sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Rasul cukup gaduh. Lagi siapa yang nak diselawat salamkan untuk didoakan supaya diberi rahmat dan diberikan kesejahteraan oleh Allah Ta'ala pada mereka ni, wa alihi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok lagi juga apa dia? Wa sahbihi, dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi wa hizbihi, dan jemaah Nabi SAW, ahli kumpulan Nabi. Asal mana hizib ni antara makna terjemah parti, seperti kumpulan yang ikut tata cara hidup Nabi SAW. Jadi antara orang yang dianjurkan dan disuruh dalam syarak untuk kita muliakan, dan memang ni dalam ajaran Islam, selain daripada kita bukan selain, antara maksud yang kita kena faham bila kita mengaku Muhammad Rasulullah, kita kena memuliakan ahli bait Nabi SAW. Yang itulah alihi. Kita sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa ali sayyidina Muhammad? Ahli keluarga Nabi SAW. Bahasa lain dipanggil ahli bait Nabi SAW. Siapa ahli bait Nabi SAW? Masyhur sebut dalam kitab akidah kita. Ahli bait Nabi SAW adalah Bani Hashim, keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Syarah tu panjang, ada sejarah, ada apa-apa. Saya bukan kaki sejarah apa, tapi nak sebut umum, dipilih sebut ulama siapa dia ahli bait Nabi SAW ni, keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Orang ni nama ahli bait Nabi. Antara ahli bait Nabi ni siapa? Isteri-isteri Nabi SAW. Antara ahli bait Nabi SAW siapa dia? Tentulah anak cucu daripada keturunan Rasulullah, sama ada anak cucu dia yang lelaki ataupun yang perempuan yang berkembang biak lah ni. Dan mereka ni biasanya ada salah silah, ada keturunan tercatat. Mereka ni menunjukkan mereka ni memang benar daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di Yaman, di Indonesia pun ramai. Boleh kenal tu je dah. Ada gelaran-gelaran yang ada untuk menunjukkan mereka ni memang benar daripada keturunan Nabi SAW. Mereka bukan saja bubuh-bubuh nama Sayyid, Sayyidina Habib, apa lagi nama Sayyid, apa seumpama tu kan. Bukan saja bubuh. Kalau yang saja bubuh memang bukan keturunan Nabi lah. Yang memang keturunan Nabi, bubuh nama gelaran tu tujuan dia untuk kita mengenal dan boleh memuliakan siapa yang memang daripada keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi asal nak sebut ahli bait Nabi. Dan orang yang kedua yang kita kena muliakan adalah para sahabat. Para sahabat ni cuma para sahabat, dia terhenti atas sahabat saja. Keturunan dia, kalau dia memang daripada ahli bait Nabi SAW, tentu hal. Tapi sahabat ini ikut semua sahabat adil, semua sahabat adalah baik, semua sahabat adalah mulia. Dan sunat kita mendoakan sebut je sahabat radhiyallahu taala anhum. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Sunat kita taradhi pada para sahabat. Ada pelajaran juga jumpa ni, cuma nak sebut antara orang yang kita kena muliakan dalam syarak ni adalah sahabat Nabi SAW dan ahli bait Nabi SAW. Jaga ada dua kumpulan ni bahaya. Satu benci sahabat, satu benci ahli bait. Benci sahabat Syiah sepak sebagainya. Benci pada ahli bait Nabi SAW siapa dia? Yang ni Wahabi tak suka ahli bait Nabi SAW. Sebut dia Habib, dia orang paling benci, pelik Wahabi. Sebut nama Habib Umar apa, dia bukan panggil Habib Umar, dia panggil Umar. Dia orang yang kata Habib, ulama-ulama pun dia tak ada hormat. Syafi'i dia panggil Fi'i.
Jangan loh. Ini tak ada adab mereka ni, tak ada akidah mereka dengan siapa yang sepatutnya kita kena mulia. Kita diajar mulia ni umum, khas atau disebut ahli bait Nabi SAW, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ada isu-isu perbincangan dia ke depan, banyak orang lupa insyaAllah. Begitu juga orang yang kita muliakan ni siapa? Hizib Nabi, parti Nabi. Siapa parti Nabi ni? Kumpulan-kumpulan yang memang betul-betul menurut apa yang dibawa oleh Nabi SAW, atau istilahnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi hizib Nabi itu ada sebagai ulama syarahkan siapa hizib Nabi ini. Yang tu adalah yang Rasulullah pernah isyarat adalah ma ana alaihi wa ashabi, di atas apa aku dan para sahabat aku lalu perjalanan hidup, macam tu diistilahkan oleh ulama kita. Hizib Nabi ni siapa-siapa, kumpulan Nabi, parti Nabi ni siapa? Itulah kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sudut akidah dia, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sudut fiqh dia, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sudut tasawuf dia. Tiga-tiga perjalanan ni, fiqh, tauhid, fiqh, tasawuf ni mesti betul atas nama perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah dipanggil hizib Nabi SAW. Kita kena ikut kumpulan ni, dan dia nak doakan orang ni untuk diberikan selawat dan salam. Dan kita pun kena pastikan kita duduk dalam kumpulan hizib Nabi SAW ni, kumpulan yang betul-betul nak mencontohi ajaran Nabi Muhammad SAW ni atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah, sudut tauhidnya, fiqhnya, tasawuf. InsyaAllah banyak umur kita jumpa ba'du fal ilmu bi asli dini. Empat baik kita belajar. Jadi saya fokus tu pada maksud syair. Saya tak syarah nahu-nahu pondok lah, saya ada banyak nahu. Saya memang tempat dia lah. Ini saya khas untuk cerita, memang subjek kita tau. Soalan terada macam tu. Jadi yang terdekat kita sebut Nabi Muhammad, penutup Nabi Rasul. Dua kumpulan yang kena muliakan, sahabat dan ahli bait. Kemudian mestilah mengikut kumpulan atas nama ma'ana alaihi wa ashabi, itu ahli sunnah wal jamaah. Ada soalan? Boleh. Ada yang dah hafal habis ya? Ada? Ingat? Kena ngaji ulang. Kalau faham masuk lagi kan? Kalau kena hafal tak faham kan? Hafal faham? Oh best. Saya mula-mula jumpa syair ni saya hafal terus. Belajar pun belajar hafal. Belajar hafal. Jadi kalau tak pernah hafal pun hafal. Ini 4 baik dia. Tunggu minggu depan 4. Ini 4 tak susah, bukan 40. Kalau ingat 144 lagi berasap kepada. Ya, alhamdulillahi ala silatihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salati ala nabi ja'a min ini wasfat ardi anis ini. Tambah nak faham satu-satu makna. Bahkan kalau orang panggil ceramah, boleh ceramah hari ya, 2 jam dia bagi. Bagi syair yang ada hafal, ingat lagi belajar dengan ustaz pondok, disyarah macam ni. Bismillah macam ni. Alhamdulillah macam ni. Salawat salam macam ni. Nabi Muhammad macam ni. Sahabat macam ni. Ahli bait macam ni. Bulan Nabi ni macam ni. Clear. Pakai syair. Okey, ini memang ngaji antara skill dia macam ni. Tak ada kita tak boleh. Yang orang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayah kama nawwarta al-ardha min shamsika wa abada. Rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman min mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.